pada netizen-netizen ataupun yang pandai komen, pandai menyalak dalam FB, korang confident kat aku ni Rohingya? Weh, aku pun anak Malaysia lah. Faham? Aku pun lahir kat Malaysia lah. Aku punya IC 06 lah. Kau nak sembang apa? Kau nak sembang apa? Yang duduk kat Malaysia semua Melayu ke? Sampai kawan-kawan saya ada segelintir tu, dia orang tak nak mengaku dia orang Melayu. Ada yang Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, India Muslim, Cina. Yang ni kau tak nak fikir pula. Sikit-sikit baru jadi baru Along Tiger, baru Along Tiger. Apa yang dia dapat bila jadi baru aku? Faham? Aku mental tak koyak lah. Sebab tu kan korang tanya, engkau mana isi kau? Sebab tu kalau korang tanya, bagi bukti kau siapa? Faham? Aku kena bagi bukti dengan pihak berkuasa je. Contohnya polis. Polis tak ada uniform pun aku tak bagi IC aku. So fikirlah, cakap tu gunalah akal fikiran yang sihat sikit. Bagi mampu sama korang lah. Siapa korang, semua benda nak kena cerita dengan korang. Korang bukannya apa pegawai-pegawai siasatan pun. Faham? Netizen-netizen pekak je. Minta maaf cakap lah. Orang lain lantak korang lah. Weh, kau Melayu ke? Melayu. Melayu? Kau mengaku Melayu? Jawa. Nampak? Member-member aku pun tak nak mengaku Melayu sebab apa? Dia orang takut aku tak nak berkawan dengan dia orang. Tapi aku ni open heart. Siapa nak berkawan tak ada masalah. Okay? So kadang-kadang bila fikir balik setelah aku kena tangkap, duduk dalam lokat 10 hari, aku fikir balik, life ni adalah satu kerja bodoh. Kerja orang bodoh je bertekak dengan skrin telefon. Bila duduk depan skrin telefon ni, kita pun marah orang, kita bertekak dengan seseorang, lepas tu bercakap dengan skrin telefon ni, rasa-rasa bila cermin diri balik, rasa aku ni bodoh lah bertekak dengan telefon. Aku ni bodoh lah bercakap dengan telefon. Bukan yang aku dapat jumpa orang tu pun. Okey, apa pun kita start dulu lah. Kita start sembang santai hari ni. Kita dah tengok ada perkara-perkara yang perlu kita bagi penjelasan. So kita akan bagi penjelasan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, tak kira di mana pun, terutama follower Utusan Rimba. Alhamdulillah kehadiran anda bersama di dalam page Utusan Rimba amat-amat saya hargai, dan tidak pernah saya mencela, memaki ataupun menganggap netizen ataupun sahabat-sahabat saya di sini sebagai musuh saya, pengacau dan sebagainya. Jadi kita tengok hari ni kebangkitan, dia kira kebangkitan lah, walaupun tajuk dia live yang dibuat oleh Ayahanda Tenggo kita bagi nama baru lah kat dia, Ayahanda Tenggo kita, berkenaan dengan dia nak perbetulkan kesilapan yang dia buat, ataupun dia nak men-clearkan nama sahabat-sahabat dia kan. Itu hal peribadi dia, kita tak mau sentuh. Tetapi dalam waktu yang sama, dia dia nak menerangkan kepada kita berkenaan dengan situasi sebenar sahabat dia tu. Dia selit-selit juga berkenaan dengan diri dia pun ada, dengan pengalaman dia, dan dengan benda-benda yang tak sepatutnya dia masuk, dia kumpul masukkan, jadikan dia satu cerita. Sampailah terkeluar isu saya anak Malaysia. Jadi kita nak bagi pemahaman kepada dia, dan dia ada menyebut berkenaan dengan bangsa Melayu apa semua kan. Untuk pengetahuan dia, sahabat-sahabat kita majoriti pun anak Melayu, berbangsa Melayu, dan ada sahabat-sahabat kita juga warga negara Malaysia yang diletakkan status sebagai anak Malaysia. Ini yang dikatakan anak Malaysia. Anak Malaysia ni dia warga negara yang sah, taraf status kerakyatan dia, yang berada di dalam negara kita, yang memiliki susur galur keturunan yang ada. Jadi tiba-tiba hari ni, selepas melangkau satu jangka masa yang panjang, berhadapan dengan pelbagai ujian, berhadapan dengan pelbagai pertuduhan, dan mempunyai beberapa rekod yang tidak baik, rekod jenayah. Jadi Ayahanda Tenggo ni mai pula, dia buat satu statement yang mengatakan dia anak Malaysia.
Jadi kita buka balik sinopsis daripada isu siapa identiti dia ni yang sebenar. Jadi kalau tengok daripada bulan 4 permulaan saya buat live berkenaan dengan isu Ayanda Tenggo ni, saya mewakili NGO saya, iaitu Pertubuhan Masyarakat Laut Lancar. Permulaan live tu pun saya dah declare saya adalah Presiden Pertubuhan Masyarakat Lancar Laut, yang mana kita terima beberapa aduan berkenaan dengan seorang individu yang dikaitkan dengan orang kata tular sebaran berkenaan dengan bukan warga negara. Jadi isu live yang pertama tu saya buat dah cukup jelas untuk dia. Kita bukan buat sebarang tuduhan fitnah ataupun kita bukan untuk menjatuhkan dia, tetapi apa yang kita buat adalah untuk memohon dia membuat satu penjelasan dengan fakta dan bukti bahawa dia adalah warga negara Malaysia, mempunyai taraf kerakyatan dan mempunyai hak terutamanya daripada segi mengundi, memilih pemerintahan kerajaan di Malaysia. Itu yang kita maksudkan. Tapi setakat sampai ke hari ini dia sekadar hanya bagi tahu yang dia adalah anak Malaysia, tapi bukti itu tiada. Tetapi daripada segi maklumat-maklumat yang kita terima daripada segi media, daripada segi penguat kuasa, dia adalah pemegang pemastatin sementara, yang mana pemastatin sementara ini tidak layak dan tidak akan mendapat kerakyatan sebagai warga negara. Kerana apa dia memegang MyKAS? Kerana kemungkinan dia lahir di Malaysia. Dan kenapa dia tidak dapat kewargaan negaraan ataupun kerakyatan? Disebabkan missing identity. Maksudnya sejarah, mungkin sejarah ibu bapa ataupun sejarah pemastatin mereka di Malaysia ni tak dapat. Jadi dia diberi orang kata pemegang sebagai MyKAS. Ini adalah sinopsis daripada saya, pun tak berapa faham berkenaan dengan MyKAS, tetapi daripada pembacaan saya dan melalui pertanyaan saya kepada sahabat-sahabat, inilah kedudukan seseorang yang memegang MyKAS. Dan MyKAS ni akan di-renew setiap 5 tahun sekali. Itu berdasarkan daripada rekod diri dia lah, kelakuan dia selama mana 5 tahun tu dia berada di dalam negara kita. Maksudnya kalau dia tu baik, menjalankan kehidupan yang tak mengganggu orang lain, tidak menggugat atau mengancam keselamatan negara, tidak melakukan sebarang perbuatan jenayah ataupun mempunyai rekod jenayah, MyKAS tu akan disambung setiap 5 tahun sekali. Jadi yang si Ayanda Tenggo ni dok mengaku sangat anak Malaysia ni, yang tu kita menjadi satu persoalan, kan? Kita tak pernah nak mengganggu gugat atau mengacau dia atau cuba menjatuhkan dia. Dan daripada video live yang dia buat di page dia pun, dia sendiri mengakui yang selama mana live yang dia buat ni, selama mana dia kena remand, dia cerita daripada mulut dia, dia kata live yang dia buat ni telah memberikan kesan buruk kepada dia. Dia mengakui sendiri, dia menyesal sendiri live dengan membuat live. Dia kata perkara-perkara ni telah memberi kesan buruk kepada dia. Ini jelas bukti pengakuan daripada dia sendiri. Perkara ini datangnya daripada perbuatan dia. Kalau kata dia duduk di Malaysia, mempunyai keluarga, anak bini, perniagaan semua, boleh cari makan, dia tak mengganggu gugat, dia tidak muncul di media sosial sebagaimana yang dia buat sebelum-sebelum ni, tak ada masalah rasanya. Dia tak ada masalah. Dan kita pun, sahabat kita pun ramai juga yang berstatus seperti Ayanda Tenggo ni, kan? Mereka boleh mencari rezeki di negara kita, boleh hidup di negara kita dengan aman, boleh berkawan dan bercampur dengan kita daripada segi masyarakat, kenduri, kendara dan sebagainya. Tak ada masalah.
Tetapi Ayanda Tengku ni yang menjadikan dia bermasalah apabila dia membawa satu budaya yang kita rakyat Malaysia sendiri tak boleh terima. Budaya yang dia bawa, budaya mencabar-mencabar, budaya maki hamun, budaya mengeluarkan kata-kata kesat. Itu adalah budaya yang tak baik. Tetapi kalau daripada segi perkara-perkara yang baik, insya-Allah kita sokong. Bukan saja dia, sesiapa saja pun asal bernama manusia, tambah pula Islam, itu perkara yang baik dia buat, kita akan sokong. Kita tidak pernah menolak atau mengkritik perkara-perkara baik yang dia buat. Cuma kita mengkritik perkara-perkara yang tak baik. Jadi saya sebagai seorang presiden yang berpertubuhan masyarakat, yang mengambil orang kata asas, yang mengambil asas daripada pertubuhan saya, yang mahukan masyarakat hidup harmoni, berbilang kaum, yang mahukan setiap bangsa hidup harmoni di dalam sebuah negara yang aman. Jadi saya mahukan benda ini berlaku, benda ini ada. Tapi bila sampai satu masa saya melihat individu Ayanda Tengku ni membawa satu budaya yang saya rasa tidak sama dengan budaya Malaysia, jadi kita minta dia buat penjelasan. Siapakah dia? Apakah identiti dia? Sehingga dia live-live yang sebelum ni, yang lama-lama dia mengkritik berkenaan dengan penguasaan, dengan politik, apa semua. Kalau dia rakyat Malaysia, dia betul-betul warga negara Malaysia, kita tak ada masalah. Sesiapa pun boleh mengkritik. Dan hari ini kita tengok sesiapa pun boleh bercakap berkenaan dengan politik, berkenaan dengan masyarakat dan sebagainya. Tetapi bila seseorang yang kita tak tahu identiti dia membawa satu budaya yang tak elok dalam negara kita, jadi atas tanggungjawab saya di atas nama kemasyarakatan, di bawah NGO saya hadir dan membuat satu pertanyaan penjelasan kepada beliau, kepada dia. Dia beritahu dia nak bawa isu ni ke mahkamah apa semua, dan kita setuju, dan kita pun menyambut baik hasrat dia sentiasa berpegang kepada undang-undang negara. Kita tak pernah menolak ataupun membuat satu-satu perkara yang melanggari undang-undang. Setakat hari ini kita buat. Dan setiap pendedahan saya, setiap apa yang saya mohon dia minta penjelasan, dilaporkan sekali dengan report-report polis. Itu adalah satu bukti nyata yang kita ni bergerak di dalam satu NGO yang mahu melihat masyarakat kita ni harmoni. Jadi bila dia ni ada dalam tiba-tiba keluar di media sosial. Di media sosial ni adalah satu tempat yang luas, yang kapasiti dia merangkumi Malaysia, dan dia punya follower dia pun ramai anak-anak muda yang kurang faham ataupun kurang jelas. Jadi kita nak dia buat satu penjelasan, apakah kriteria dia ataupun hak dia untuk dia bercakap daripada segi apa-apa isu, terutama berkenaan dengan negara, politik, penguatkuasa dan sebagainya. Kerana kita tahu seorang bukan warga negara, dia adalah terbatas dan dia ada sepadan untuk bersuara, untuk join ataupun mengadakan aktiviti, terutama NGO dan sebagainya. Ini adalah fakta yang jelas di dalam negara kita. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya dia boleh join sana, dia boleh join NGO sini, dia boleh orang kata buka satu pertubuhan dan sebagainya. Kerana dia adalah bukan pemegang kerajaan sebenar rakyat Malaysia. Jadi dia tidak boleh. Ini adalah had-had. Tapi individu ini dia boleh. Dia maknanya dia buat suatu perkara ataupun dia membincangkan apa-apa isu, dia meluas. Apa benda perkara, semua perkara pun dia buat, dia bercakap. Jadi ini satu pertanyaan dan satu perkara yang kita wajib untuk tanya dia balik, siapakah dia yang sebenar. Tapi setakat hari ini itulah yang
yang kita lihat, dan kita boleh tengok sendiri daripada segi bahasa, daripada segi cara dan sebagainya, dia bukan budaya kita. Dan tadi dia ada menyebut berkenaan dengan bangsa Melayu, ada sahabat-sahabat dia yang tak mengaku walaupun Melayu tapi tak mengaku Melayu. Untuk pengetahuan dia, saya adalah seorang yang berbangsa Melayu, beragama Islam, dan saya bangga menjadi bangsa Melayu. Apa pun yang terjadi, apapun yang berlaku, saya adalah seorang berbangsa Melayu yang beragama Islam. Tidak sekali-kali saya akan beritahu, saya tidak akan mengaku bangsa saya ataupun saya Melayu. Saya tak mengaku saya ni Melayu, saya beritahu saya Jawa dan sebagainya. Tidak sekali-kali. Kerana sejarah bangsa saya amat-amat terbilang dan saya amat-amat bangga. Dan kena ingat, bangsa Melayu dan Islam adalah selari dan selaras. Kena faham tu. Jadi kena faham betul-betul Ayanda Tengku. Kamu kena ingat, hang kena ingat, di Malaysia pejuang pahlawan negara, sebagai contoh Mak Kilau, Tok Gajah, Tok Janggut, Tok Kenali, apa semua mempertahankan, membawa isu mempertahankan bangsa, lawan habis-habisan di atas nama bangsa dan agama. Jangan hari ni hang ingat walaupun hang beragama Islam, hang mai duduk di Malaysia, hang nak mempergunakan umum dengan nama Islam. Tak elok. Bagus, cara hang tu bagus. Hang ambil perkataan Islam tu untuk jadikan yang lain-lain pun bersaudara dengan hang. Yang tu bagus. Betul, kita Islam ni adalah Islam yang bersaudara. Setiap mukmin, setiap orang Islam adalah saudara bagi kita. Tetapi kena faham, kena ingat, tidak Allah jadikan pelbagai kaum-kaum di dalam dunia ni untuk menjalani kehidupan. Kena faham tu. Dan di Malaysia ini adalah jelas pemerintahannya, pengurusannya dan sejarah-sejarahnya adalah bermula dari bangsa-bangsa Melayu. Kena faham tu. Dan Ayanda Tengku sendiri mengakui dengan jelas, dan ini kita akan jadikan dia sebagai bukti bahawa kita punya penjelasan, kita yang keluar tanya identiti dia dan sebagainya, tidak memberi kesan kepada dia, keluarga dan perniagaan dia. Jadi saya tertanya-tanya juga, dia ada menyaman Tok Singa sebanyak 2 juta, menghantar LOD, dan kepada saya 1 juta. Jadi kita nak tanya juga, tuntutan itu adalah kerana dia bagi tahu kita ni menjatuhkan dia, menjatuhkan kredibiliti dia, mendatangkan kerugian kepada dia dan kehidupan dia. Tetapi di dalam live tadi dia menyebut dengan bangganya, dia kata hujung kuku sikit pun tak menjejaskan kedudukan dia, tidak menjejaskan perniagaan dia. Malah dia kata dia dapat lebih banyak murah rezeki, lebih banyak projek, dan restoran dia lebih maju. Jadi ini adalah satu bukti pengakuan daripada mulut dia sendiri. Alhamdulillah, perkara ni kita akan bawa dan jadikan sebagai satu bukti pengakuan daripada Tuan Badan sendiri yang mengaku ini dia tidak terjejas. Maksudnya itulah, bila kata seseorang yang terlampau bercakap banyak ni, sikit sebanyak perkara ni, benda ni akan terbongkar dan akan menunjukkan kelemahan diri. Itu silap dia. Dia kalau kata dia ni, dia sebenarnya dia bagi tahu dia pun insaf. Bila duduk di dalam lokap, di tahan reman, dia insaf. Dia mengenal diri. Dia tahu perbuatan yang sebelum-sebelum ni buat adalah salah dan tidak mendatangkan manfaat. Dia sendiri tahu itu adalah kesalahan dia. Tetapi bila dia kembali mendapat sahabat-sahabat baru ataupun mungkin sahabat-sahabat lama yang bersama dengan dia, dia cepat merak buih. Dia cepat jadi merak buih dan mula kehilangan identiti dia semula. Inilah maksud dia. Bila kita ni terlampau seronok, kita rasa ada orang menyokong kita, kita mudah lupa diri.
saya nak ingatkan kepada Ayanda Tengku ni, kalau hang lah, orang Malaysia ni cukup baik, terutamanya berbangsa Melayu, cukup bertoleransi daripada sejarah-sejarah lama sampai ke hari ini. Cukup baik. Kalau hang menjalankan kehidupan hang, menjalankan perniagaan hang dengan baik, hidup dengan anak isteri hang, tak mengganggu gugat atau bercakap berkenaan dengan orang lain, tak ada siapa nak mengganggu hidup hang, teruslah. Dan kita pun di sini, di rakyat, di negara kita pun pelbagai bangsa mai menumpang mencari rezeki. Ada yang lebih kaya daripada kita pun ada. Tapi kita tak ada. Dia tak buat bermasalah, tak buat masalah dengan orang, teruskan. Itu rezeki hang. Itu rezeki hang di bumi Malaysia, tanah Melayu, tanah Malaysia ni. Tak ada masalah. Tetapi hang ni, hang dah ada perniagaan, hang dah ada ramai kawan yang baik bagi pihak hang, tapi hang masih lagi hang nak mencari sesuatu perkara yang melebihi orang lain ataupun hak-hak orang lain. Jadi ini satu perkara yang orang kata tak kenang diuntung lah, betul-betul tak sedar diri lah. Kita akan teruskan. Hang jangan, kepada Ayanda Tengku ni, jangan risau. Kita akan teruskan berkenaan dengan undang. Kalau kata hang boleh mengaku hang nak Malaysia, sedangkan hang pelbagai kesalahan pun hang ada pernah buat dan ada rekod. Kami ni sebagai anak Melayu, anak Malaysia, yang warisan kami datuk nenek ada di negara kami ni, yang dah terbukti ada di sini, kami pun akan lebih menghormati undang-undang daripada hang. Kami tak akan buat perkara-perkara yang melanggar undang-undang. Setiap perkara yang kami buat, insya-Allah berladaskan undang-undang. Kan? Kita tak mau nak sembang kita ni gangster, kita ni something, kita ni pernah jahat dan sebagainya. Itu tak perlu kita sembang. Tetapi jika di antara kami melakukan undang-undang, kami pun sama akan dikenakan tindakan. Beza dia, kita akan tanya balik dan akan sentiasa membawa ke peringkat undang-undang. Bagaimana seseorang seperti hang ni yang mempunyai taraf kedudukan yang macam hang miliki lah ni sekarang ni, Ayanda Tengku, masih lagi boleh berbangga, bercakap besar, bersembang bagai langit tak runtuh, masih lagi tak sedar diri. Kita pun tak faham sampai mana, kan? Kita pun tak faham. Jadi saya masih lagi memberi, orang kata, nasihat yang baik. Sebab dia sendiri meminta daripada live dia tu, dia sendiri meminta untuk kita menasihati dia dengan baik. Jadi hari ini saya ambil masa untuk menasihati dia dengan baik. Ayanda Tengku, cukup-cukuplah, kan? Jangan mengganggu gugat atau bercakap berkenaan dengan sensitiviti agama dan bangsa. Ini satu perkara percakapan yang berbahaya. Boleh menyebabkan kemarahan daripada individu ataupun masyarakat, terutama orang di Malaysia. Kena faham. Dan jangan mencampuri penguatkuasaan, politik dan sebagainya. Jalanilah kehidupan hang dengan baik. Hang dah ada isteri, ada anak. Going on. Jangan lagi nak merak buih dan sebagainya. Sebab kita kena ingat, kita ada undang-undang. Dan yang pertama sekali, kita ada kuasa Allah, kita ada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kalau hang buat perkara-perkara yang tak betul, bukan kata saja hang, kalau aku sendiri pun buat perkara-perkara yang tak betul, benda-benda yang menyalahi undang-undang, aku akan dikenakan tindakan ataupun aku akan dijatuhkan hukuman oleh Allah. Tu kena ingat. Tapi setakat hari ni itulah, kita tak nampak satu penyesalan. Penyesalan tu kita nampak mungkinlah bila dia ditangkap, macam dia sendiri bagi tahu dia diduduk dalam lokal 10 hari dan sebagainya. Itu adalah satu penyesalan bagi dia. Bagus, kan? Itu adalah satu perkara yang bagus, kerana penyesalan tu datang daripada diri sendiri dan dia sendiri bercakap. Tetapi teruskanlah dengan muhasabah diri, kan? Jangan lagi orang kata nak
buat perangai-perangai lama, jadikan teladan. Tapi kalau hari ni hang tak jadikan teladan, hang masih lagi ungkapan, oh aku nak perang, walaupun tak perang, kita akan perang di mahkamah dan sebagainya. Hang kena ingat, kan? Jika perkara ini dibawa ke mahkamah sekalipun, hang kena ingat, aku ni warga negara, aku tak perlu risau kerana hakimnya adalah warga negara. Peguam daripada pihak hang ataupun pihak aku pun warga negara, berada di dalam negara khususnya. Jadi semua akan mengikut perlembagaan dan undang-undang negara. Yang perlu risau adalah hang, Ayanda Tengku. Yang perlu risau adalah hang, bukan aku. Aku tak risau, aku tak ada masalah. Kerana di sinilah tempat aku lahir, hidup. Bukan aku saja, tetapi ibu bapa aku, datuk nenek aku dan warisan aku. Di sinilah hidup dia. Jadi aku tak perlu risau, aku tak perlu gentar. Dan setakat hari ni aku yakin apa perkara yang aku buat bukan kerana nafsu semata-mata, kerana ini adalah untuk kepentingan bangsa aku, kedudukan kami dan hak-hak kami sebagai warga negara Malaysia. Kena faham, ya? Bukan untuk nak jatuhkan hang, tidak, kan? Dan hang kena faham, kemunculan hang ni di atas inisiatif hang sendiri. Kalau hang tak muncul, tak mengganggu gugat orang lain takkan ganggu hang. Kalau hang muncul dengan live, hang jual produk, kan? Hang jual pucuk ubi ke, hang jual pucuk paku ke, rasanya tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi kemunculan hang di media sosial, satu platform yang merangkumi penyebaran dia satu Malaysia di dalam masyarakat Malaysia, bercakap berkenaan dengan bukan daripada hak-hak orang, nanti kita minta penjelasan, kan? Macam aku cakap tadi, kalau hang keluar daripada awal-awal dulu, hang jual pucuk paku, hang jual pucuk ubi, hang jual ubi, tak ada masalah, tak ada siapa yang ganggu, malah orang pun akan support, kan? Dan kita bukan untuk sahabat-sahabat yang lain, kita bukan menolak bangsa, kita bukan membenci Rohingya, kita bukan membenci Indonesia dan sebagainya, tak ada. Kerana mereka-mereka ini juga sahabat kita yang berada di dalam Malaysia. Saya sendiri pun ramai juga kawan-kawan daripada Rohingya, tambah lagi daripada Indonesia, daripada bangsa-bangsa lain pun ada, dan daripada kaum warga negara sendiri, India, China, Kadazan, Iban, semua kita ada. Sabah, Sarawak, semua kita ada. Tak ada masalah. Kita boleh hidup, kita boleh bersilaturahim, tak ada masalah. Tetapi masing-masing menghormati hak masing-masing. Kalau kata dia Rohingya, dia ada batas dia, apa yang perlu dia bataskan. Jika dia China, India, dia ada perlukan batas. Tak perlu kita nak jadi satu orang yang kita rasa kita boleh sampai ke tahap level 1, level 2, tapi kita nak pergi sampai ke level 9, memang tak boleh lah, kan? Contoh kita pakai motor C70, Honda C70, kita nak ambil kelajuan, nak sama kelajuan dengan Honda FD, memang tak boleh lah benda tu tak terjangkau di akal. Jadi kena faham, kan? Tapi bila Honda C70, motor C70 Honda, hang nak jadikan seperti FD, hang pi pasang sayap sendiri, hang pi pasang exhaust besar, hang pi boh enjin, tu lah jadi Rapla Jingga jadi macam hang ni, kan? Tu jadi bila orang tengok motor tu pun dia kata, Allah mak, dah jadi merak buih dah motor ni, kan? Tu yang terjadi kepada hang. Jalanilah kehidupan dengan elok, dengan baik. Kalau dah hang boleh pakai C70, cukup bersyukur. Hang dah ada C70 yang boleh hidup dalam negara ni. Tak payah hang nak jadikan C70 tu seperti Honda FD. Jadi orang tengok pelik. Bila orang tengok pelik, orang mai akan cakap, dia ni gila ke, masuk ayam ke, kan? Awak dia jadi lagu ni, kan? Kena faham. Itulah sebabnya kenapa ramai yang hang duk cakap hero-hero Facebook ni, ramai yang mai duk cari hang, duk kritik hang apa semua, kan? Disebabkan tu lah, kan? Disebabkan motor Kapcai C70 hampir ubah nak jadi Honda FD, memang orang bertikai kan lah,
Kan? Memang orang kan berkata-kata minta penjelasan. Boleh ke motor C70 ni nak bersayap ni hang nak terbang pergi mana? Jadi hang kena faham. Dah tengok. Kan? Tak ada istilah orang nak merosakkan hang, orang nak menjatuhkan hang. Tak ada. Hang pun dah cukup baik. Di dalam live hang pun hang beritahu hang cukup bertuah, cukup murah rezeki. Bila berada di dalam Malaysia, hang memiliki perniagaan, memiliki seorang isteri, memiliki seorang anak, cukup baik, alhamdulillah. Kan? Itu satu orang kata rezeki bagi hang. Dan hang bagi tahu setakat hari ni hang rezeki bertambah-tambah, projek banyak dan sebagainya. Jadi itu adalah satu rezeki bagi diri hang, dah hang perlu bersyukur. Tak perlulah hang nak pergi jauh lagi, kan? Hang nak pasang sayap, hang nak pasang tanduk, hang nak tak faham lah. Kan? Tapi hati-hatilah ayah dah tengok. Kan? Setiap apa kelemahan yang hang buat datangnya daripada diri hang. Semuanya datang. Baik aku sendiri, aku pun menasihati. Kadang-kadang aku pun terlajak, aku pun ada perkara yang aku buat tak betul. Bukan aku nak menyalah siapa-siapa, tetapi kesalahan, perkara-perkara yang tak betul itu datangnya daripada diri kita. Bila kita rasa kita hebat, kita rasa kita ada kemampuan, jadi kita rasa kita best, kita besar, dan sebenarnya itulah kelemahan kita. InsyaAllah tak apalah. Kalau hang setakat hang boleh pi lagi, hang boleh berbangga, dan hang boleh rasa, hang nak rasa juga macam mana nak berlawan, orang kata masih lagi nak mengangkat diri hang sebesar-besar, ataupun masih lagi hang nak jadikan Honda 70 Kapcai hang tu seperti sebuah kenderaan kereta FT, Honda FT. Teruskan. Tetapi ingat, negara ini ada undang-undang. Hang ubah si 70 Kapcai hang lebih-lebih, sat lagi JPJ mai kacau hang. Membuat pengumpah suaian berlebihan. Hang kena ingat tu nah. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya. Kekuatan saya juga adalah daripada sahabat-sahabat netizen semua. Dan saya tetap berbangga saya berbangsa Melayu, warga negara Malaysia. Dan sahabat-sahabat lain yang bukan berbangsa Melayu, jangan risau, jangan bimbang, kerana kita adalah warga negara. Datuk nenek kita dulu dah hidup bertahun-tahun, dah hidup selama mana umur mereka, boleh hidup di antara Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tak ada masalah. Apa yang kita nak bawa, apa yang saya cakap, saya ni berbangsa Melayu. Saya bukan resis, saya bukan nakkan bangsa saya ni monopoli dan mengaut apa-apa segala perkara pun, tetapi saya hanya membawa bangsa saya, budaya saya. Kalau kaum sahabat saya India, Cina, dia nak bawa bangsa saya, nak menaikkan bangsa dia, itu hak dia, tak ada masalah. Dan untuk Ayanda Tengku pun, kalau dia nak menaikkan bangsa dia, terpulang, itu hak dia. Tak ada siapa yang boleh mengganggu gugat. Bawalah nama bangsa hang, naiklah setinggi-tinggi, angkatlah setinggi-tinggi bangsa hang. Tetapi seperti yang saya bagi tahu semasa awal live saya masa bulan 4 hari itu, jangan jadi munafik kepada bangsa sendiri. Kena faham, jangan jadi munafik kepada bangsa sendiri. Kalau kata kita ni bangsa Melayu, kita akuilah kita ni bangsa Melayu, kan? Kalau kita ni bangsa Indonesia, mengaku aku orang Indon pak, aku orang Indon. Ya betul, orang Indon. Ya, orang Indon bukan tak baik, baik. Semua banyak yang baik. Ataupun siapa-siapa bangsa mana pun mengaku itu adalah identiti bangsa kita, kan? Itu adalah identiti bangsa kita. Tak ada masalah. Berkenaan dengan bangsa-bangsa lain, kita tak pernah ada masalah. Kalau kata di tanah Melayu, di dalam negara Malaysia ni, kita tak ada masalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita tengok semua bangsa boleh hidup aman, harmoni. Kita tengok semua bangsa boleh cari makan, boleh bekerja. Tak ada lagi kita tengok hari ni satu-satu bangsa keluar pergi kedai kena pukul, balik pergi duduk dalam rumah nak pergi kerja tak boleh, nak pergi kedai runcit tak boleh. Tak ada. Itu maksudnya toleransi. Rakyat Malaysia ni sangat-sangat besar dan sangat-sangat bagus kepada semua bangsa-bangsa yang hidup di dalam negara kita. Tetapi
berpada-padalah. 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 Okey. Kepada semua sahabat, terima kasih yang mana menyokong saya. InsyaAllah prinsip terus kita akan tetapkan, kita akan jalankan, kita akan perjuangkan bahawa ini negara kita, ini bangsa saya, Melayu, dan setiap perkara yang mengganggu-gugat, terutama daripada segi kemasyarakatan, saya akan bersuara. Kita akan tentang sehabis-habis, walaupun terima pelbagai ugutan, pelbagai orang kata psikologi dan sebagainya, dia sedikit pun tidak akan menggentarkan saya, kerana saya tahu kehidupan saya tidaklah panjang. Sekurang-kurangnya ada perkara yang saya buat, dan saya berbangga. Jika berlaku apa-apa perkara ke atas saya berbangga. Saya cukup berpuas hati kerana saya membela dan saya bersuara demi agama, bangsa dan tanah air saya. Apapun, terima kasih semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Melayu, aku anak Malaysia.